memulakan pelajaran hari ini, mari kita mulakan dengan bacaan doa. Murid-murid boleh ikut bersama dengan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Pada hari ini, Ustazah akan berkongsi satu lagi tajuk dalam pendidikan Islam tahun 4 bidang sirah, iaitu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid, mari kita perhatikan dan fikirkan. Siapakah pendakwah? Murid-murid, seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan dakwah? Dakwah ialah menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta kembali ke jalan yang benar. Murid-murid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah secara sulit selama 3 tahun. Baginda berdakwah kepada kaum kerabat yang rapat dengannya terlebih dahulu. Setelah itu, barulah diperintahkan oleh Allah agar berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sulit berpusat di rumah Sayyidina Al-Arqam bin Abi Al-Arqam radhiyallahu anhu. Murid-murid, tempoh dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah ialah selama 13 tahun, iaitu 3 tahun secara rahsia dan 10 tahun lagi secara terang-terangan. Manakala dakwah di Madinah pula ialah selama 10 tahun. Maka jumlah keseluruhan bagi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah 23 tahun. Baiklah, seterusnya, tahukah anda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan pelbagai cara, iaitu dengan cara lisan dan juga secara perbuatan. Dakwah secara lisan, yang pertama ialah memberi nasihat. Yang kedua, memberi tazkirah. Yang ketiga, melalui dialog. Yang keempat, bercerita. Dan yang kelima, berdebat. Manakala dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara perbuatan, iaitu yang pertama, berziarah. Yang kedua, memberikan hadiah. Yang ketiga, mengutuskan surat. Yang keempat, menghantar utusan. Dan yang kelima, berakhlak mulia. Baiklah murid-murid, seterusnya, mari kita baca dan fikirkan. Apakah tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, fitnah. Orang Quraisy menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai gila, ahli sihir dan pendusta. Mereka mendakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pemecah belah masyarakat dan pemutus hubungan silaturahim. Penentangan yang kedua ialah pemulawan. Orang Quraisy menghalang aktiviti berjual beli dan semua bentuk komunikasi dengan kaum muslimin termasuk perkahwinan. Tindakan itu menyebabkan kaum muslimin mengalami kelaparan dan semakin tertekan. Pemulawan berlarutan selama hampir 3 tahun. Bentuk penentangan yang ketiga ialah penyiksaan. Terdapat pelbagai siksaan yang dilakukan terhadap kaum muslimin seperti dijemur di padang pasir dan diletakkan batu yang besar di atas dada mereka seperti yang berlaku kepada Sayyidina Bilal bin Rabah.
Bentuk penentangan yang keempat ialah pembunuhan. Ada juga dalam kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibunuh dengan kejam seperti Saidina Yasir dan Sayyidatina Sumayyah. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita baca dan teladani bagaimanakah akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy. Yang pertama, bersabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersabar dengan ujian dan cabaran. Kita hendaklah mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara bersabar dan tabah dalam setiap aspek kehidupan. Baiklah murid-murid, akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah bergantung harap kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus asa. Murid-murid, sebagai seorang muslim, kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap usaha yang dilakukan. Baiklah murid-murid, seterusnya akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy ialah prihatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutamakan kaum keluarga dalam berdakwah. Murid-murid, mari kita amalkan budaya menasihati dalam keluarga kita. Baiklah, akhlak seterusnya ialah berjiwa besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa berhikmah dan tidak pernah berdendam. Sebagai seorang muslim, kita hendaklah sedia memaafkan kesalahan orang lain dan tidak membalas kejahatan orang lain dengan keburukan. Baiklah murid-murid, seterusnya Ustazah kongsikan bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa optimis terhadap janji dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran daripada kafir Quraisy seperti pangkat, harta, kekayaan dan wanita. Baginda tetap yakin dengan pertolongan Allah, meneruskan usaha dakwah sehingga berjaya. Baiklah, akhlak seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pendakwah yang penyayang. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif, penduduk Taif menolak dakwah baginda dengan mengusir dan mencederakan baginda. Lalu datang malaikat membuat tawaran kepada baginda untuk membinasakan mereka. Namun, baginda menolaknya, lalu berdoa agar mereka menerima hidayah. Akhlak Nabi Muhammad yang seterusnya ialah baginda seorang yang pemaaf. Semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, baginda telah membebaskan penduduk Mekah yang pernah melakukan kejahatan kepada baginda dan memaafkan mereka. Begitulah murid-murid akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Sebagai rumusan untuk pelajaran kita pada hari ini, murid-murid, mari kita teladani kebijaksanaan dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah. Sabar dan tabah adalah kunci utama kejayaan. Murid-murid, untuk menguji tahap penguasaan tentang tajuk ini, Ustazah telah sediakan satu lembaran kerja. Diharap murid-murid dapat menjawab semua soalan yang diberikan. Murid-murid boleh ulang semula video ini untuk lebih menguasai pelajaran kita hari ini.
Untuk akhirnya, Ustazah berharap agar murid-murid dapat memahami pelajaran kita pada hari ini. Setakat ini sahaja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.